Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita tentang kereta-kereta jenama Honda yang tidak masuk ke pasaran Malaysia. Kalau anda nampak model ni pun, ia adalah model recon, import terpakai ataupun diimport secara individu. Banyak sebenarnya kereta yang tak masuk ke pasaran Malaysia. Tidak dijual oleh Honda Malaysia. Okey, tapi sebelum itu, pada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, suri kalian menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng dan follow kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Ya, Encik. Selamat datang. Bang, PAM 5, RM60. Alamak, lupa bawa kad lah pula. Gunalah BH Petrol e-Card Apps. Isi minyak dapat ganjaran, anda boleh kumpul e-point. E-point ni dia boleh guna untuk isi minyak atau redeem BH Petrol Lube dan barang-barang eksklusif di BH Petromart. Gunakanlah referral code BHPX Mekanika dan anda akan dapat 100 e-point percuma. Seperti biasa dengan mekanika, anda kena belajar sejarah dulu. Jadi kami akan kongsikan kepada anda. Sejarah Honda ni bermula pada tahun 1958 bila mendiang Tan Sri Loh Bonsyu. Bonsyu Honda tu, okey, inilah pengasas dia. Dia pergi Jepun, jumpa Soichiro Honda, diskus-diskus. Dia berjaya bawa balik dan bawa pasang jual Honda Cup. Bonsyu Honda, eksklusif nama dia. Dan pada 1969, tertubuhnya Kah Motor dan Oriental Holding yang menjual pula kereta-kereta jenama Honda. Dan seterusnya pada tahun 2002, Oriental Holding ni telah bergabung dengan DRB Highcom, maka tertubuhlah Honda Malaysia. Jadi sehingga hari ini Honda Malaysia bawa kereta Honda, Bonsyu Honda Malaysia dia bawa motosikal Honda. Walaupun keduanya official ada kat Malaysia, tapi ada banyak kereta yang tidak masuk ke pasaran Malaysia. Jadi pada hari ini kami akan senaraikan 10 kereta yang tidak masuk ke pasaran kita. Itu dia, Honda S660. Bang, saya ada nampak dekat genting tu. Bang, saya ada nampak dekat Pening. Yang itu tidak dibawa masuk secara official oleh Honda Malaysia. Dia orang beli dekat pasaran recon, import terpakai. S660 ni dikeluar sejak tahun 2015 sehingga 2022. Satu generation saja habis, dia dah stop production. Sebuah KK boleh buka bumbung. Ya, kami suka kereta-kereta roadster. Sebenarnya kalau anda nak tahu, S660 ni hampir nak dibawa masuk secara official oleh Honda Malaysia. Tapi ada banyak benda yang tersangkut. Contohnya VTA, Vehicle Type Approval. Setiap kereta yang nak dijual secara official perlu melalui proses ini yang dia orang kena check. Dia punya signal lah, dia punya horn lah, dia punya safety lah. Banyak sangat bendanya. Jadi dengan pembahagian spek, dengan pembahagian varian, ini adalah halangan yang menjadikan projek ini gagal. Dan sebenarnya juga media-media automotif Malaysia pernah dibawa ke Jepun pada tahun 2018. Kami sendiri pernah test kereta ni dekat Jepun dan kami jangka masa tu, betul lah Honda Malaysia nak bawa masuk ni. Tapi akhirnya tidak jadi dibawa masuk. Itu dia senarai kita nombor 2, Honda N-Box. Satu lagi KK daripada Jepun. Dia pakai enjin 660cc sama ada turbo ataupun NA. Walaupun dia nampak comel, walaupun menarik, walaupun banyak anda nampak atas jalan, sebenarnya dibeli secara recon. Kita suka, kita nampak kereta ni comel. Kalau Honda Malaysia jual ni, mesti boleh laku ni, aku pun nak belilah. Secara teorinya memang macam tu. Tapi kalau Honda Malaysia jual, dari segi numbers, belum tentu cukup untuk menjustifikasikan kemasukan model itu.
Sebab apa? Sebab ada dua cara kereta boleh dijual di Malaysia secara official. Sama ada dia diimport secara penuh, CBU lah, maksudnya daripada Japan, import sebiji, jual dekat sini. Tapi ia akan jadi sangat mahal sebab cukainya mahal, tak ada insentif. Yang kedua, CKD, Complete Knockdown, dia pasang dekat Melaka. Tapi untuk pasang ni pula kena ada volume jualan yang besar. Bang, Recon tu jual murah je? Okey. Berbeza dengan Recon. Recon ni dia jual saja, dia dah tak peduli after sale, warranty, spare part dan sebagainya. Tapi kalau sebagai official daripada Honda Malaysia, the moment dia jual saja, dia dah kena fikir orang tu kalau rosak macam mana, nak servis macam mana, spare part dia macam mana. Spare part tu pula dia kena fikir 10 tahun akan datang. Sebab itulah investment dia sangat-sangat besar. Jadi bila dia dah kira semua ni, tak berbaloi. Saya rasa itu sebab dia tak bawa masuk. Dan juga anda kena ingat, KK ni adalah eksklusif untuk pasaran Jepun. Itu dia, nombor 3, Honda Brio. Tadi abang kata yang Jepun eksklusif, mahal. Ini daripada Indonesia je kot. Murah. Okey. Ini memang kereta pasaran ASEAN ataupun Asia Tenggara. Okey, dia dikeluarkan dari tahun 2012. Murah, harga dia memang murah. Dekat Indonesia, tak silap saya, dia jual dalam 50-60 ribu ringgit. Tapi, okey, ada satu masalah lain. Kalau Honda Malaysia bawa masuk yang ini, kalau kata dia CKD dan kalau kata dia boleh jual harga yang samalah, 50, 60, 70 kan, anda kena ingat, ini adalah bracket harga yang dikuasai oleh Pro 2, oleh Proton, dan sejarah telah membuktikan bahawa kereta-kereta jenama selain tempatan yang dijual pada range harga ini, contohnya Mitsubishi Atras, contohnya Suzuki Alto, contohnya Chevy Aveo, semuanya tak dapat bertahan ataupun bersaing dengan jenama-jenama tempatan. Jadi saya rasa Honda Malaysia memang dah fikir yang bab ni. Seterusnya, Honda BR-V second generation, bukan BR-V yang ada dalam pasaran sekarang. Okey, BR-V ni dah ada model baru yang dikeluarkan pada tahun 2021. Kenapa Honda tidak bawa masuk? Sebab dia, anda kena tengok dalam video description dekat bawah. Kami dah terangkan panjang lebar dalam video itu. Jadi Honda Malaysia dia gantikan BR-V second gen tu dengan WR-V. Sebab apa? BR-V yang second gen ni lebih mahal, lebih banyak features, lebih banyak benda keselamatan, aksesori, dan dia tidak boleh dijual sebagaimana BR-V yang first generation. Jadi penggantian WR-V itu adalah satu langkah yang dianggap paling tepat dan juga paling selamat oleh Honda Malaysia. Ya, Honda Ridgeline, satu-satunya truck pickup Honda dalam dunia. Honda ada truck pickup? Ada, tuan-tuan. Dia sebenarnya lagi besar daripada Hilux dan pasaran dia untuk Amerika dan juga Kanada sahaja. Ya, dia tidak dieksport ke dunia-dunia lain. Jadi, dia cuma ada left hand drive dan dia cuma ada satu pilihan enjin, 3.5 liter saja. Dan kalau enjin sebesar ini kita jual dekat pasaran lain, pasaran Asia, Afrika apa semua, susah nak pergi. Sebab truck-truck yang lain lebih kecil dan enjin dia lebih kecil. Honda MDX, sebuah SUV 7 kerusi full size. Ini kita bercakap macam CX-9, XC90, BMW, X5 7-seater, Range Rover besar. MDX ni memang besar. Okay, dia adalah 7-seater SUV sama. Mainly untuk pasaran Amerika dan juga Canada sebab dia left hand drive. Dan enjin dia besar, 3,500cc. Tetapi, anda kena tahu, pada 2002, first model MDX pernah dibuat right hand drive dan pernah dijual di Australia, New Zealand dan juga Japan. Dan pernah masuk Recon pada masa itu. Cuma itulah, dia uji lah. Dia try dulu. Nampaknya pasaran-pasaran lain susah nak jual bracket harga ini, spek jenis ini. Tapi di US memang dia ada demand. Sehingga sekarang pun MDX dah ada 3 generation. Kalau Honda Malaysia bawa masuk macam mana? Saya rasa tak boleh jual. Susah. Ini harga dia kita bercakap tentang mungkin 300, 400, 500 ribu. Mahal sangat. Tak boleh.
Seterusnya, Honda Stepwagon. Ini kita pun tahulah Honda Malaysia memang tidak bawa masuk dan cuma ada dijual dalam versi Recon, import terpakai. Sebuah MPV 7 kerusi tinggi sama macam Voxy, Noah dan juga Serena. Sebenarnya Stepwagon ni dah ada dalam pasaran since first generation 1997. Namun Honda tidak pernah bawa masuk secara official, tetapi pada 2008 USF Highcom, company tempatan, pernah bawa masuk secara official. Dia fully import daripada Jepun. Masa tu dia orang bawa masuk Stepwagon dan juga Elysian. Itu dia senarai ke-8 kita, Honda Freed yang terbaru. Latest model ni tidak masuk ke pasaran Malaysia secara official oleh Honda Malaysia. Namun, Honda Malaysia pernah bawa masuk pada tahun 2010. Okey, pada masa itu dia cuba jual dengan pelbagai jenis spek. Mula-mula dia masuk dengan twin power door apa semua kan. Lepas tu dia try tu, dia rasa dia perkenalkan Type S or something masa tu. Dia try untuk turunkan harga. Namun, permintaan untuk MPV sliding door pada ketika itu saya rasa untuk compare MPV agak susah sikit. Jadi market Malaysia yang kecil ni menyebabkan Honda Freed ni kurang mendapat sambutan untuk masuk model baru. Ya, second generation tu kalau dia nak masuk, sekali lagi Honda Malaysia kena invest lagi. Kena buat CKD line, kena buat after sale, kena plan itu, plan ini, rancang warranty apa semua. Jadi dia ambil keputusan untuk tidak bawa masuk. Jadi tidak masuklah Honda Freed second generation. Itu dia. Yang ke-9, Honda Jazz. Ya, Honda Jazz model latest 2020 tidak masuk ke pasaran Malaysia. Sebaliknya digantikan dengan Honda City hatchback. Ini tidaklah mengejutkan sebab memang Honda sendiri dah bahagikan pasaran. Jadi, Honda Jazz, Fit dan City hatchback akan dibahagikan mengikut pasaran kereta tu. Honda Jazz untuk Europe, untuk US, untuk Asia dia cuma dapat dekat Singapura saja. Tapi untuk Asia Tenggara lain dia gantikan dengan Honda City hatchback. Sebab apa? Tak tahu. Yang ini betul-betul saya tidak tahu. Okey, yang ke-10, Honda Accord 2022. Jadi Honda Malaysia baru-baru ni dia dah announce dia tidak akan bawa masuk Honda Accord yang latest generation. Jadi RIP Honda Accord. Sebab apa? Sebab anda kena tahu, pasaran kereta sedan segmen D, maksudnya kereta saloon yang full size ni memang makin lama makin mengecil. Shrinking. Sedangkan Nissan Tiana sendiri dah stop dekat Malaysia since berapa? Dekat 5-6 tahun lah dah tak masuk. Cuma ada Accord dengan Camry. Sekarang bila Accord tak ada, cuma tinggal Camry. Sebab apa? Sebab semua orang nak beli SUV. Korang pun sama nak beli SUV kan? Ativa pergi. Cok. Dah habis ke? Ada lagi. Yang ini kita cerita kejap lagi. Sebab kami ada sedikit pesanan kepada bangsa mekanika. Kita ni kan pakai kereta, pakai motor, wajiblah isi minyak. Kadang-kadang tiap-tiap hari isi minyak. Tapi itulah, isi minyak tak dapat apa-apa reward, rasa macam rugi pula. Sebab itulah pada hari ini kami nak perkenalkan yang ini, BH Petrol E-Card Apps. Jadi apps ni ada apa? Okey, apps ni anda akan dapat eksklusif member benefit yang mana anda boleh tahu promosi terbaru, anda boleh tahu harga petrol semasa dan anda juga boleh isi minyak dengan cepat dan mudah. Dan yang paling best sekali, anda boleh kumpul E-Point. E-Point ni nak buat apa? Okey, E-Point ni anda boleh guna untuk isi minyak ataupun untuk redeem BH Petrol Lubes dan barang-barang eksklusif di BH Petromat. Jadi macam mana nak apply ni? Anda boleh download di App Store atau juga di Play Store. Tetapi selepas anda download tu, selepas anda sign up, jangan lupa masukkan referral code BHPX Mekanika. Sebab apa? Jika anda gunakan referral code ini, anda akan dapat 100 E-Point percuma. Yang ke-11. Bang, tadi kata 10 je. Yang ni kami bagi bonus. Honda E tidak masuk ke pasaran Malaysia secara official oleh Honda Malaysia. Ia adalah sebuah urban EV pertama daripada Honda. Kecil je kereta ni, lebih kecil daripada Civic. Bateri dia pun kecil, 35 kW sahaja. Dia memang dalam range mini macam tu lah. Boleh jalan dalam 270
20 km saja. Sebenarnya model ni ditargetkan untuk pasaran Europe, pasaran kereta EV bandar yang mature. Orang charge dekat rumah, charger dekat bandar banyak. Jadi dia tidak bawa masuk ke pasaran Malaysia sebab susah. Sebab kalau anda tengok dekat pasaran Recon, Honda E dijual pada harga 18,200,000. Kalau Honda Malaysia nak jual dengan waranti apa semua, berapa? 250,000. Susah tuan-tuan, tidak berbaloi. Sedangkan Tesla telah membunuh pasaran kereta kita dengan harga model Y sebanyak RM99,000 saja. Mati orang lain semua. Okey, itulah tadi 11 buah kereta jenama Honda yang tidak masuk ke pasaran Malaysia menerusi Honda Malaysia, menerusi channel rasmi. Itu kereta-kereta moden, kereta-kereta yang ada pada hari ini. Sebenarnya, dah lama. Benda ni 90-an dulu, tahun awal 2000, banyak kereta-kereta Honda yang memang tidak dibawa masuk secara official. Contohnya, Honda Accord CF4, Euro R, CL1, CL7, Elysian, EP3 Type R, FK2 Type R pun tak masuk, S2000, NSX, banyaklah. Jadi bukan semua model global ni sesuai di pasaran Malaysia. Basically, model Asia Tenggara ni memang skop ataupun varian ataupun target market dia tak sama dengan varian-varian US dan juga varian-varian negara maju, Europe dan sebagainya. Itu antara sebabnya. Jadi, kepada anda di luar sana yang berjaya menonton video ini sehingga habis, terima kasih kami ucapkan. Dan mungkin anda belum subscribe. Jadi, tekanlah subscribe, loceng dan juga TikTok, Facebook, IG tu tolong follow sekali. Compulsory.